Ni kita mengaji ilmu tauhid, di mana-mana kita mengaji tauhid pun dia akan bahas macam ni tak? Semua macam ni. Sama. Ni kalau kita dah mengaji ni mudah nanti insya-Allah mengaji kita dah nampak apa pengertian hukum akal. Okey, habis. Sifat, tengok muka surah 2. Sifat yang bersangkut paut dengan Allah Taala daripada wajib, mustahil dan harus. Tajuk dia kan. Tadi kita dah bahas wajib, mustahil, harus. Ini sifat yang bersangkut paut dengan Allah daripada wajib, mustahil, harus. Habis ada 41 sifat ke? Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala ada 20 wajib, 20 saja benda wajib, kafir. Kafir tak? Habis kenapa kita belajar 20 sifat? Belajar 20 sifat tu untuk memahami makna la ilaha illallah. Nak faham makna la ilaha illallah saja. Kita tak i'tiqad Allah Ta'ala ada 20 sifat. Yang kita i'tiqad sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni tak terhitung banyak dia. Tak terhitung. Tapi ijma' ulama wajib kita belajar 20 sifat untuk kita apa? Untuk kita faham makna la ilaha illallah di belakang nanti. Petang ni saya akan hurai makna la ilaha illallah. Itu yang penting. Bukan kita i'tiqad Allah Ta'ala 20 sifat. Yang sebahagian kata apa dia kata sifat Allah Ta'ala mengaji 20 sifat. Allah Ta'ala bukan ada 20 sifat. Ulama bukan bodoh. Kan? Ulama ni memudahkan kita. Kerja orang alim memudahkan kita. Kita orang yang tak reti ni mudah. 20 sifat cukup kita belajar. Yang lain kita i'tiqad secara umum, ya tak terhitung sifat Allah Ta'ala. Jangan kata 20 sifat. Okey ya. Jadi kita tengok sifat yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala daripada wajib, mustahil, harus. Pembahagian aqaid yang pertama. Pertama sifat nafsiyah. Nama dia panggil sifat nafsiyah. Apa dia sifat nafsiyah? Arti sifat nafsiyah, hal yang wajib bagi zat, tiada dikeranakan dengan satu kerana. Maujud ia pada zihin, yakni akal, dan tiada maujud pada kharij, atau barang yang tiada diketahui akan zat melainkan dengan dia. Bening kalau kita baca sekali tak faham tu. Artinya nafsiyah tu hal yang wajib. Fahamkan mana hal dulu. Hal tu benda apa hal? Ambil ta'rif dia. Saya dalam ni tak tulis ni. Hal iaitu pertambatan di antara ada dan tiada. Catat sendiri. Pertambatan di antara ada dan tiada. Tiada naik sehingga tahap ada, tak naik sampai tahap ada sehingga boleh dipandang. Catat dulu. Dan tiada turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Itu ta'rif dia. Saya ulang sekali lagi. Hal pertambatan di antara ada dan tiada. Dia pertambatan. Tiada naik sehingga tahap ada, tak naik sampai tahap ada sehingga boleh dipandang, dan tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan dia. Itu ta'rif dia. Jadi apa penjelasan dia? Ada Allah Subhanahu wa taala cuma pertambatan di antara hal-hal itu, mana pertambatan di antara ada dan tiada. Maksud dia nak kata ada sangat sehingga kita boleh pandang. Tak. Allah Ta'ala bukan boleh dipandang. Kalau tak boleh dipandang, Allah Ta'ala tu tak ada. Nak kata tak ada pun tak boleh. Sebab makhluk ni sebagai pembuktian tentang wujud dia. Itulah orang panggil sifat hal. Ni ada saya. Mana ada saya? Macam misal tadi kan. Sekarang duduk depan. Saya bagi misal duduk depan ya. Mana ada saya sekarang? Tak boleh tunjuk ni. Kalau macam tu ustaz tak ada lah. Nak kata tak ada tak boleh. Sebab apa? Nak kata tak. Ni bukti tengah bercakap yang duduk depan ni siapa pula ni?
Ni sebagai bukti dia. Tu orang panggil diri ada saya ni hal lah. Ada saya ni hal lah. Apa dah hal? Pertambatan di antara ada dan tiada. Nak kata ada sangat, tu orang panggil, kalau bahasa lain orang panggil sungguh ya. Ada tu orang panggil sungguh ya. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala sungguh tak? Hal saja. Pertambatan di antara ada dan tiada. Nak kata ada, tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh lihat, tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Bukan jirim saya, nak cerita ada saya, bukan cerita jirim saya. Jirim saya ni lah jirim saya. Tapi diri ada saya ni. Mana ada saya? Ada saya ni sungguh ya. Faham? Begitu juga ada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata ada tak biasa tengok. Habis kalau macam tu Allah Ta'ala tak ada. Nak kata tak ada tak boleh. Sebab makhluk ni sebagai pembuktian tentang kewujudan dia. Istilah macam tu orang panggil benda apa? Hal. Kalau kita mengaji nanti dan kita tauhid yang lain, dia kata hal yang mewajib bagi zat selama ada zat. Macam mana cara kita nak hurai? Macam mana cara kita nak memahami? Macam inilah penjelasannya. Okey, jelas tak? Okay. Jadi hal yang mewajibkan bagi zat tiada dikarenakan hal yang wajib bagi zat. Jadi wujud saya ni sekarang ni wajib tak bagi jirim saya. Ni jirim saya ni. Tapi wujud saya kat mana? Jirim saya lah kenyataan pembuktian tentang wujudnya saya. Nak kata wujud saya, nampak tak wujud saya? Tak nampak. Tapi tidak kata wujud saya. Mana kata wujud saya? Jirim saya ni sebagai pembuktian tentang wujudnya saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, makhluk sekarang yang ada ni sebagai pembuktian tentang wujudnya dia. Baik itu Allah Taala, jangan cari dia. Barang siapa mengenal diri, kenal dah Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal macam mana? Tu orang panggil kenal di makhluk ni. Kenal di diri kita. Jangan cari Allah. Ulama awal-awal lagi dia dah bahas di situ dah. Tu yang bila kita mengaji kitab mana pun kita tauhid, dia kena bahas sifat wujud dulu dah. Bahas sifat wujud dulu. Sebab nak bagi kenal diri. Hal yang wajib bagi zat tiada dikarenakan dengan satu kerana. Apa maksud tak dikerana dengan satu kerana? Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan benda yang lain. Bukan disebabkan benda yang lain. Berbeza nanti kita belajar sifat maknawiyah. Dia dikarenakan sifat maknawiyah, dia hal juga tapi dikarenakan oleh satu kerana. Apa dah? Adanya sifat ma'ani baru kita boleh hukum maknawiyah. Nanti kita akan mungkin lepas rehat nanti. Adanya sifat ma'ani baru boleh hukum sifat maknawiyah. Kalau kita tak kenal sifat ma'ani, kita tak boleh nak hukum sifat maknawiyah. Tapi kalau sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, dia bukan macam tu. Dia tak dikeranakan oleh satu kerana. Terkeluarlah sifat maknawiyah. Faham? Maknawiyah tu hal, nanti kita akan belajar. Tapi dipanggil hal maknawiyah. Yakni hal juga dipanggil hal nafsiyah nama dia. Sifat yang pertama ni dipanggil hal nafsiyah. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Maujud ia pada zihin, yakni akal, tiada maujud pada kharij. Apa maksud maujud pada zihin, tak maujud pada kharij? Ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Ada Allah Subhanahu wa taala bukan ada pada pemikiran, hanya ada pada pemikiran. Betul tak? Allah Taala pada pemikiran kita saja. Pada pandangan siapa biasa nampak Allah Taala? Tak biasa nampak Allah Taala. Tapi yakin tak Allah Taala? Macam misal tadi kan, kalau kita jumpa kesan tapak kaki harimau tadi, harimau tu ada di mana? Ada pada pemikiran. Pada pandangan? Pada pandangan tak ada. Yang kita nampak kesan tapak kaki, yakin tak kata wujudnya harimau? Kalau kita ketuk pintu tandas tadi berbunyi dalam. Ada orang dalam tandas. Ada orang dalam tandas ada di mana? Pemikiran. Pada pandangan? Pandangan tak nampak, yang kita nampak pintu tandas saja. Betul tak? Yang kita nampak pintu tandas saja, bila kita tolak tak boleh.
Jelas? Itu orang panggil wujud. Jadi wujudnya Allah Subhanahu wa taala pemikiran saja. Jangan dibahas Allah taala ni. Gila nanti kita. Dia antara dua ya, gila ataupun kafir, antara dua ya. Kalau bahas cerita zat Allah Subhanahu wa taala. Dah kena faham. Ulama dah tahu beda. Wujud Allah taala. Wujud tu benda apa? Ya, sekarang kita nak cerita. Wujud tu benda apa dia kata? Wujud tu mana? Ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Dia hanya pertambatan di antara ada dan tiada. Nak kata ada, tak biasa nampak. Nak kata tak ada, tak boleh. Kan? Dia sungguh sahaja. Itu yang kata wujud tadi, sifat yang bahasa sungguh. Bukan dia mewujud. Dia sungguh saja. Okey ya? Habis. Jadi ada pada pemikiran, ada pada zihin, tiada maujud kharij. Tiada maujud pada kharij, itu bahasa dia. Pada tambah pada. Tiada maujud pada kharij. Apa makna pada kharij? Pada pandangan mata, zuhir pandangan mata kita. Atau barang yang tiada atau ta'rif sifat nafsiyah ni apa ta'rif dia? Atau barang yang tiada diketahuikan akan zat melainkan dengan bukan akan, tak betul akan. Melainkan dengan dia. Akan tak betul ya? Melainkan dengan dia. Betulkan kitab. Nanti baca tak boleh no. Tiada diketahuikan akan zat melainkan dengan dia. Ni sekarang tengok di diri saya ya. Tak diketahuikan akan zat saya. Mana zat saya ni? Keseluruhan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Melainkan dengan sifat wujud. Kerana ada sifat wujud. Nampaklah saya depan ni. Yang tuan-tuan nampak sekarang ni apa dia? Jirim saya. Wujud saya itulah orang panggil ma la tuqalu zatu illa biha. Tak dikenalkan akan zat melainkan dengan dia, dengan sifat wujud. Kerana ada sifat wujud tu pada saya, tuan-tuan boleh nampak jirim saya sekarang duduk depan ni. Betul tak? Kalau sifat wujud ada, Mamat mana dia kata Mamat? Mana Mat? Mat tak ada dah dia kata, seminggu dah orang tanam. Sifat wujud tak ada. Kan dia kata, Mat ada tak? Mat tak ada. Tak ada tu tak wujud lah. Kemana pula tak ada dia kata? Mati dah dia kata. Kenapa dia kata mati? Sebab sifat wujud dah tak ada. Duduk dalam tanah. Tapi mat ada tak? Ada dia kata. Duduk belakang dinding. Kan? Mat ada tapi duduk di belakang dinding. Carilah belakang dinding mesti ada dia. Betul tak? Kenapa? Sebab sifat wujud tu di balik dinding. Bila kita pergi balik dinding, tengok, oh ada rupanya mat. Tengah tidur. Kan? Nampak tak? Itu jadi bermakna tiada diretikan, tak dikenalkan akan zat melainkan dengan sifat tersebut. Ni semua takkan dapat dikenal melainkan yang benar, melainkan dengan sifat ada. Nama masing-masing. Wan ada tak Wan? Contoh. Ada. Sebab sifat wujud tu ada. Kita boleh tengok. Boleh faham bahasa saya? Macam itulah kita nak bahas. Jadi secara natijah dia apa dia? Sifat nafsiyah ni sifat wujud. Jadi wujud tu nak cari zat Allah Ta'ala ke nak kata yakin, kata sungguh Allah Ta'ala? Yakin kata sungguh Allah Ta'ala sahaja. Ulama nak bahas sampai tahap tu. Bukan cerita wujud tu kita nak tengok depan mata. Kita ni pada pandangan kita kalau tak mengaji ilmu tauhid, bila sebut saja wujud mesti kena depan mata. Bukan macam tu. Istilah nafsiyah tu macam mana ulama mentakrifkan? Okey ya, jelas tak? Barang yang tiada diketahuikan akan zat, mana tak dikenalkan akan zat melainkan dengan dia, bukan akan dia ya. Betulkan kitab, salah tu. Melainkan dengan dia. Habis. Apa sifat dia? Sifat dia ada satu saja. Sifat dia ada satu. Apa dia? Wujud. Apa wujud? Wujud artinya adanya Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Jadi ada Allah Ta'ala itu mana? Sungguh. Ada Allah Ta'ala itu hal. Hal yang mewajib bagi zat selama ada zat.
Selama ada zat, apa dah? Zat Allah Ta'ala itu berkekalan ada. Macam kita. Saya sekarang ni ada tak? Ada saya ni hal tak ni? Hal yang wajib bagi jirim saya selama ada saya. Tiba-tiba orang kata, ustaz dah tak ada dah. Tak ada dah, matilah contoh dia. Sifat wujud ada tak lagi pada saya? Tak ada dah. Tak ada dah. Selama ada zat. Dan tak dikerana oleh satu kerana. Bukan cerita dengan sebab mana apa kuasa saya ke, kehendak saya ke, apa tak. Bahkan benda di sini selagi ada saya macam itulah. Adalah mana sifat selagi ada sifat wujud tu adalah jirim saya. Hilang sifat wujud, hancurlah tubuh badan kita. Mati kita. Lepas tu tak dikeranakan oleh satu kerana, ataupun sifat yang tak dikenalkan akan zat, melainkan dengan sifat tersebut. Tak kenalkan akan zat saya, jirim saya, melainkan kerana ada sifat wujud. Ni yang kenal nampak depan sekarang tengah bercakap ni. Sebab apa? Sebab adanya, sungguhnya saya berada di depan. Baik itu tuan-tuan boleh tengok, boleh dengar saya bercakap. Kenapa? Sebab adanya sifat wujud. Nanti waktu rehat, saya balik contoh berehat. Tak ada dah saya di depan. Kenapa tak ada di depan ni? Sebab sifat wujud tak ada. Ada di tempat lain pula. Boleh nampak ya? Jadi selagi ada sifat wujud tersebut, nyatalah jirim saya, zat saya itu nyata. Habis. Okey, mawujud.